pada zaman dahulu. Kemeriahan Hari Raya disambut serba sederhana. Dalam kesederhanaan itulah menyimpan banyak kenangan. Kenangan yang dapat kita imbau semula. Pastinya menjadi lembaran sejarah hidup kita. Apa yang pasti, makna Hari Raya tetap sama. Dan mengesahkan bahawa anak bulan Syawal berhasil dilihat. Apabila hampir tiba Hari Raya Aidilfitri, kemeriahan menyambut awal bulan Syawal dan pelbagai persiapan untuknya semakin hangat dirasai. Cuba mengimbas kembali kenangan sewaktu membuat persiapan dalam menyambut kedatangan Syawal di zaman dahulu. Ianya amat cukup nostalgia dan nilai suasana kemeriahan dahulu tidak mungkin akan dapat berulang kembali dengan peredaran zaman sekarang yang serba moden. Ianya amat cukup berbeza dan menyimpan banyak kenangan. Antaranya ialah nostalgia kad raya, juga pastinya menjadi kisah yang akan diimbau setiap kali menjelangnya Hari Raya, di mana pada satu ketika dahulu, sebelum adanya jalur lebar iaitu internet dan media sosial, kad ucapan Hari Raya adalah suatu kemestian yang perlu dikirimkan sebagai tanda ingatan pada orang yang jauh dari mata. Kad-kad raya dahulu kala berbentuk kad ucapan sama ada dibeli atau direka sendiri. Akan tetapi, buat masa sekarang, tradisi ini sudah semakin sepi sejak kemunculan media sosial apabila kini segalanya boleh dihubungkan di hujung jari. Kad raya semakin tidak relevan dan hanya tinggal sebagai satu kenangan. Kesibukan mengecat rumah adalah antara persiapan sebelum raya bagi kaum lelaki. Kawasan halaman rumah setentunya akan diterangi dengan cahaya lampu cucul. Selain daripada lampu cucul, penggunaan pelita juga tidak dilupakan bagi menyambut keriangan Aidilfitri. Memasang pelita
Setentunya dapat menghidupkan tradisi suasana berhari raya di kampung pada satu ketika dahulu. Sekaligus dapat memperkenalkan tradisi dahulu kepada anak-anak agar ia dapat meninggalkan kenangan manis dan indah di hari raya. Walaupun pelita minyak tanah ini kian dilupakan oleh masyarakat setempat, tetapi masih ada lagi segelintir golongan yang masih menggunakannya, bahkan berkemahiran dalam membuatnya. Dulu macam mana kan ya di Ya rumah? ni Lampung Cucul, kita ni orang dulu-dulunya. Dulunya mana ada pakai lampu elektrik. Semua pakai minyak. Minyak sama api. Minyak. Suruh kemari. Alhamdulillah, kalau kita ni mengimbas sambutan Hari Raya, kira-kira kali 70 tahun yang lalu lah. Ya, memandangkan umur saya pun sudah 70 tahun, 70 lebih tahun. Maka ingatan pun masih lagi. Kalau kita semasa tu zaman tahun 50-an. Jadi dalam bulan Syaban, menjelangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu ditentukan juga oleh bagi pihak kadi, sekitar bulan kita mula puasa berpandu kepada paliatan anak bulan juga. Jadi dalam sepanjang bulan puasa itu, sekali lagi umat kita ni, masyarakat kita yang Melayu di kampung mengadakan majlis dua arwah juga, pecahan dua arwah, tapi dinamakannya makan malam 7. Lam 7 hanya orang lam 7, artinya ia diadakan pada petang sebelum sungkai. Jadi orang tu kenduri tu diadakan sungkai lah, sama-sama sungkai. Diadakan juga tu setiap buah rumah, ganti-ganti rumah sana dulu. Jadi itulah aktiviti sepanjang bulan Syaban dan bulan Ramadan. Jadi sepanjang bulan Ramadan itu kita berpuasa menentukan waktu sungkai. Seorang melihat tu matahari. Apabila masuk ke matahari, ia akan memberitahu orang kampung waktu sungkai, waktu berbuka puasa dengan pukulan tawak-tawak. Jadi bagi menentukan waktu berbuka puasa, salah seorang orang kampung kami ini namanya Al-Raihram Nini Haji Usman Samsudin. Ya, rumahnya berdekatan dengan pantai. Di hampir rumahnya tu ada seorang di beradiknya juga yang mempunyai tawak. Tawak-tawaknya tu yang orang paling istimewa. Dia boleh apabila dipukul ataupun dipalu, ia boleh kedengaran seluruh kampung. Rumah-rumah yang ada yang di kampung ini mesti ada sebiji tawak-tawak juga. Apabila mendengar bunyi tawak-tawak itu, ia pun memukul tawak juga untuk menghubungkan di antara rumah sama rumah yang lain juga. Jadi semua tahu orang untuk berbuka puasa. Satu cerita macam itu. Inilah keistimewanya. Dalamnya kita ni tengahan bulannya orang 2 likur kita berpuasa. Artinya 14 hari puasa setengah bulan. Para ibu-ibu satu yang mempunyai anak-anak yang yang remaja tu sibuk membuat kuenya kebanyakannya kue kering yang boleh tahan. Kek masa tu dedak. Habis-habis pun orang buah hulunya. Yang lainnya juga membuat tabir, masang tabir jenila. Jenilanya tabirnya bukan macam makarangan ni penuh, ia ndak sekrat ya. Separuh jendela. Lepas tu tabir pintu. Tu ala kadar lah. Malam lah rumah dulu kan ada orang macam karangan ni. Kemudian kena masang cucul. Cucul tu untuk menerangi rumah kita ni. Supaya orang tu datang. Bukan jatuh. Itulah yang dia namanya. Malam raya. Tu. Dulu mana ada masjid. Tempat sembahyang raya. Kita ni mandi apa sama sekali orang mandi takadar orang mandi takadar ni mengikutnya mandi Lailatul Qadar. Siapa mandi
anulah mendapat sedikit keistimewaan apakah dia leleto kadarannya atulah. Lepas dalam pukul 8, pukul 9 keluarga ni berduyun-duyun ke tanah perkuburan. Masih mengaji, yang ada yang bersedekah, sedekah Husin Siling itu kanak-kanak. Kemudian ada orang membawa ketupat juga, ya disedekahkannya kepada orang-orang yang ada di atas kuburan itu. Disedekah untuk anunya. Dua tiga hari raya masih lagi orang tu banu ke kubur. Tapi mengenai dengan sambutan raya ni ada ya kita ni macam biasa lah, mengidang-idang makanan keluarga. Ya, orang lain ada banyak datang tu, semuanya orang ahli keluarga kita ni yang hampir-hampir adik kakak, induk petuan, satu anak-anak macam kami ni ada banyak bah. Lagipun dari jalan sendiri mesti ikut indong juga. Ikut bayar raya. Hari raya ni bercerita tadi orang. Ani si aninya induk putuan kita, aninya pupus sekali kita. Jadi di sana ada orang macam untuk merapatkan keluarga tu, untuk kenal mengenali. Malumlah orang kampung kita ni tinggal berjauhan, jarang berjumpa. Ada yang tak kenal. Jadi dengan adanya hari raya tu di sana tah, orang akan beritahu ani pupus sekali kita, ani kita. Mengenai dengan pakaian hari raya ni, kita ni kebanyakannya ada orang dulu pakai cara pakai orang baju teluk pelanga cara Melayu, tapi tidak bersinjang tu, jalan saja. Ada yang bertupi, ada yang berdastar, berikat kepala berdastar tu, atau ikatnya orang tutung kami dulu lah semua sekali. Manakala kaum wanita pula akan mengalami kesibukan yang setentunya lebih banyak dari kaum lelaki. Mulai dari menempah baju raya di kedai atau menjahitnya sendiri, membeli baju-baju, kain-kain langsir, alas kerusi dan meja, membeli bunga-bunga hiasan meja, dan membeli kasut-kasut raya. Jadi caranya cara hidangan jamuan raya ni di atas meja. Disediakan kerusi, kemudian minumannya apa nah? Minuman leminit. Siapa ada terdapat leminit masa tu paling tu. Leminit. Paling istimewa sudah. Leminit masa tu ingat ko harganya sebutul 20 sen saja. Sepati 12 butul, 2 baru dah gitu. Jadi itu dah minumannya. Ada juga orang kan siapa ada anak-anak darah di rumah, ada kek kepala bija aja tu. Kek kepala bija tu dibuatnya daripada buah ulu juga. Buah ulu dirisainya. Siapa yang pandai buat kek lah. Tapi keknya kurang lebih macam buah ulu juga. Siapa yang ada anak darah tu, di sana tah orang titik permulaan untuk orang-orang kan bertunang jadi pinang dan akhirnya jadi suami isteri. Kalau bija tu bukan jadi balas barang-barang tu dikarat, mesti ada ditinggal tu. Sama ada cincin ataupun duit. Artinya orang yang meninggal cincin duit ia tak berkendakan nak darat. Jika kita ingat di zaman 80-an dan 90-an dahulu, tradisi dandanan rambut di salon-salon kecantikan juga sepertinya satu kemestian bagi kaum wanita sebelum tibanya Syawal. Wah, rambut baru, semangat baru untuk hari raya. Istilahnya bagi kaum wanita ini, demi menyambut hari raya nanti, semuanya serba baru. Antara lain nostalgia dalam membuat persiapan hari raya ini ialah kaum wanita dan anak-anak remaja juga akan sibuk membuat kuih muih dan biskut hari raya.
anita jenis-jenis makanan yang dihidang semasa hari raya. Kebanyakannya kue-kue ini adalah kue-kue yang jenis kering yang boleh tahan. Kalau sekiranya kue yang seperti bingka, seribuka itu tidak tahan. Ini untuk jangka masa yang panjang lah, kurang lebih seminggu. Ini buah hulu. Buah hulu ini sebagai satu kue mesti ada semasa menyambut hari raya. Lain-lain itu seperti ini ialah kue sapit. Kue sapit ini pun jenis kue yang boleh tahan untuk dihidangkan. Kemudian yang ini kue cap. Kue cap ini ia juga jenis kue kering yang untuk dihidangkan kepada ini. Ia dibuat menggunakan cap. Ini kue ardam. Kue ardam ini ialah jenis kue tradisi orang-orang Brunei dulu. Ini kue ketupat. Kue ketupat ini selalunya dibawa waktu kita mengunjungi pakuburan. Jadi ketupat ini disedekahi kepada kanak-kanak yang ada ikut menjari kubur itu. Selepas orang mengaji surah Yasin di kubur, ada disedekahkannya kepada kanak-kanak. Ini juga kue-kue kering. Ini ia boleh tahan nih. Untuk kita ni. Kuih bahulu adalah di antara kuih yang sering dijadikan kudapan penyeri ruang tamu semasa Aidilfitri. Selain bahulu, kuih-muih tradisi seperti kelupis, wajit, sapit, cincin, cacah, ardam dan juga penyaram sering dijadikan kudapan penyeri ruang tamu semasa menyambut Hari Raya Kemenangan bagi seluruh umat Islam. Namun kini, kewujudan hidangan ini dilihat semakin tersisih. Walau bagaimanapun, dalam kesibukan membuat persiapan hari raya ini, kita janganlah lupa untuk membayar zakat fitrah untuk diri sendiri dan tanggungan. Ketahuilah, akibat dari tidak membayar zakat, seseorang itu pastinya mendapat dosa besar kerana ia salah satu daripada rukun Islam yang wajib ditunaikan. Setelah genap sebulan berpuasa di bulan Ramadan, kini tiba kita merayakan hari yang mulia, Hari Raya Aidilfitri. Satu Syawal ialah hari kunjung mengunjung sanak saudara serta rakan taulan, di samping bermaaf-maafan dan mengeratkan silaturahim sesama umat. Sungguh pun begitu, suasana sambutan hari raya pada zaman dahulu dapat dibezakan walaupun kemeriahannya tetap sama.
pada akhir-akhir ini suasana itu sudah berkurangan. Macam balik lagi ke asal. Siapa anak-anak dah lagi ikut arah indung. Macam kami dulu masa tahun 50-an itu ikut arah indung, bayar raya. Kadang-kadang ni anak-anak enggak. Dia dengan sendirinya. Jarang berjalan juga. Siapa ada sudah yang dilihatnya di rumah, televisi, macam-macam. Jadi diorang dah akan ikut sama indungnya bayar raya. Jadi indung sama indung berjumpa indung. Itu sajalah kita ni punya cara-cara perubahan dari hari raya 50-an, 60-an, 70-an dan 80-an hinggalah masanya. Jadi makali buat akhirnya saya serta keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir batin, semoga kita panjang umur. Berjumpa lagi di laut tahun yang akan datang, insya-Allah. Mengimbas kenangan lalu, memang suasana meriah Hari Raya di kampung-kampung tetap masih terpahat di hati. Banyak kenangan indah dan klasik yang tidak akan dapat berulang kembali. Riang gembira, ketawa canda anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman itu cukup jelas menggambarkan betapa gembiranya semasa tradisi berkunjung-kunjungan. Di samping mengeratkan lagi silaturahim sesama keluarga juga dapat berpeluang memohon maaf kepada yang tua sempena di Hari Raya. Kemeriahan sambutan Hari Raya zaman dahulu memang cukup serba sederhana dengan segala kemudahan yang ada pada waktu itu. Akan tetapi, ianya tetap hari raya yang sama, hari yang gembira dan tentunya menjadi sejarah di masa akan datang. Dalam sama-sama menyambut dan meraihkan Aidilfitri yang indah ini, tentunya terdetik di hati dan fikiran kita bagaimana keindahan suasana sewaktu menyambut Aidilfitri puluhan tahun lalu bersama orang tua kita, adik-beradik kita, saudara mara, sahabat handai dan bersama mereka yang mungkin sudah lama pergi meninggalkan kita. Andai masa dapat diputar semula, apakah pilihan yang terbaik kita akan pilih semasa menyambut Hari Raya? Kita patut bersyukur kerana tahun ini kita dipertemukan lagi dengan Aidilfitri yang mulia. Di masa akan datang, mungkin kita, anak-anak kita, keluarga kita atau sahabat handai kita yang akan mengenang kembali nostalgia Hari Raya tahun ini. Syawal yang indah sudah menjelang. Jauh dan dekat datang berhimpun. Setahun hanya sekali. Takbir berkumandang. Jari disusun, memohon maaf dan ampun. Salam Aidilfitri, mohon maaf zahir dan batin. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa bulan Ramadan kita berpuasa hingga sebulan. Apabila Syawal menjelma, hari raya disambut dengan gembira. Miskin kaya memakai baju baru warna-warni, mengunjungi sanak kaum
rolling dulu. Ada juga kopi. Ada ya. Memulakan nih. Oke. Lihat kamera. Mana kamera ini? Aku nampak. Itu Sana. Ya, Oke. 3, 2, 1. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Hari raya disambut dengan gembira. Miskin kaya memakai baju baru.